untuk Kementerian Luar Negeri. Pertamanya tentang yang telah pun dibangkitkan oleh Muhammad Bagan Serai. Saya ucapkan terima kasih banyak dan tahniah kerana memahami akan tanggungjawab kita untuk menjadi ahli keselamatan PBB yang tidak tetap ini. Saya bersetuju sangat bahawa peranan kita amatlah besar, bukan hanya setakat regional basis, tapi juga dari keseluruhan dunia hari ini, bermula daripada beberapa tahun awal-awal semenjak kita merdeka lagi, kita telah pun cuba untuk berperanan untuk dilihat sebagai sebagai satu ahli yang bertanggungjawab di peringkat antarabangsa. Keduanya tentang apa yang dibangkitkan oleh Tumpat. Saya ingin jelaskan kepada Tumpat, kita sebenarnya bila kita kata sokongan yang telah diberikan oleh Amerika, China, bukan kerana gairah untuk menjadi pengikut, tidak benar. Tapi kita merasa bersyukur kerana Amerika, negara besar seperti Amerika, China, memberi sokongan terhadap apa yang kita nak bawa dalam UNSC nanti. Itu yang sepatutnya dibanggakan, bukan hanya di peringkat kami di sebelah sini, tetapi pembangkang pun seharusnya menyokong tentang sokongan yang telah diberikan oleh negara besar seperti Amerika. Ini bila kita silap faham, bila kata Amerika menyokong, itu seolah-olah macam kita nak menjadi pengikut telunjuk Amerika, itu tak benar sama sekali. Kerana saya nak jelaskan, kita kena lihat bahawa Majlis Keselamatan ini merupakan satu badan yang tertinggi, berprestij dan diiktiraf oleh dunia yang akan bertanggungjawab dari segi mempertahankan dan memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Kalaulah negara-negara besar menyokong dan juga mahu melihat bahawa Malaysia menjadi salah seorang anggotanya, ini akan memberikan peluang yang baik kepada kita untuk memberi peranan yang lebih aktif bagi menyumbang ke arah usaha kita, memastikan pelaksanaan bersama dasar dan keputusan berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan keselamatan dunia ini boleh kita memain peranan yang lebih besar. Kita melobi ini kerana untuk memberikan satu gambaran yang kita mampu dan kita mahu supaya semua negara yang bertemu dan menyokong kita ini yakin bahawa Malaysia boleh menjadi atau penyumbang dari segi leadership dalam UNSC itu sendiri. Itu yang lebih penting kepada kita, dan untuk mencerminkan, kalau kita mempunyai sokongan yang besar, dapat mencerminkan di peringkat PBB bahawa Malaysia boleh membawa satu suara yang besar yang diberikan sokongan yang begitu besar sekali oleh semua ahli-ahli PBB. Dan kita juga boleh melaksanakan tanggungjawab ini apabila sokongan yang besar yang kita perolehi ini dengan lebih mudah, kerana negara-negara yang 5 tadi, anggota tetapnya, juga melihat bahawa kita mempunyai ramai sokongan di belakang yang kita bawa suaranya bukan hanya setakat Malaysia tetapi juga daripada semua yang menyokong kita. Jadi sokongan yang tinggi adalah amat penting, dan imejnya nanti dapat membawa ke satu mercu kejayaan dan maruah Malaysia yang sama-sama kita boleh banggakan. Tentang emolument yang telah pun dibangkitkan oleh Tumpat, saya nak jelaskan bahawa 8.5 juta ini adalah untuk membolehkan kita membuat penempatan pegawai-pegawai kita selama 2 tahun apa kita menjadi ahli majlis UNSC nanti. Bukan hanya setakat bagi emolument kepada konsultan, tetapi melantik pegawai kita yang tetap di sana selama 2 tahun.
Tapi bila kita buka pejabat dan sebagainya, kita memerlukan dana untuk kepentingan selama 2 tahun bagi kita berperanan yang lebih baik sebagai ahli majlis keselamatan itu nanti. Dan ini akan memberikan satu usaha yang lebih aktif dan peranan yang lebih berkesan terhadap segala pelaksanaan dan program dan keputusan yang akan kita capai nanti. Itulah Farid Bangun yang amat. Terima kasih Tuan Speaker. Adakah Menteri sedar bahawa peluang kita untuk duduk sebagai anggota bukan tetap Bangsa itu nampak cerah dan ada. Cuma kadang-kadang kerana ada tokoh-tokoh negara ini yang memburukkan negara kita di luar negara, itu sebenarnya boleh merencatkan peluang kita. Adakah Datuk bersetuju? Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Farid. Saya bersetuju. Sebenarnya apabila kita melobi, saya sendiri sebagai satu contoh, saya banyak untuk melobi ke banyak negara-negara di luar sana. Mereka ada bertanyakan tentang isu-isu dibangkitkan oleh pihak pembangkang sebagai contoh dalam negara kita. Seolah-olah GMM yang kita nak bawa ni juga dibangkang oleh pihak-pihak pembangkang. Saya jelaskan, saya kata pembangkang ni di mana-mana saja, sama ada di Malaysia atau di seluruh dunia ni, negara-negara luar di mana saja ada je pembangkang, dia akan cuba untuk membangkang apa saja kerajaan buat. Walaupun perkaranya baik, hari ini Tumpat kata bukan saya tak sokong, saya sokong, tapi bila pengurusi tanya ada sokongan, dia kata tak sokong. Itu biasa, itu perkara yang telah pun menjadi lumrah. Itu sangkaan. Tak betul tu Datuk Pengerusi, sebab belum lagi ada dan saya berhasrat untuk menyokong sebenarnya, dari oleh kerana dah diberi gambaran saya takkan menyokong, saya terpaksa akur pada sahabat saya lah. Itu perkara biasa, kan saya dah kata tadi. Dia nak cari peluang. Ada peluang tak payah sokong, dia akan tak sokong lah. Itu dia apa ayat, ada kawan-kawan kata cari pasal. Itulah yang saya cuba untuk menjawab apa yang kawan kita daripada Yang Berhormat Farid timbulkan tadi. Kemudian tentang yang dibangkitkan oleh Sepang untuk kita promosikan GMM, saya nak jelaskan di sini bahawa kita telah pun bawa agenda ini di peringkat global, di peringkat United Nations sendiri, PBB. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah pun membawa agenda ini dan telah pun diterima baik oleh banyak negara-negara ahli PBB keseluruhannya beberapa tahun yang sudah dalam mesyuarat agung PBB. Di peringkat regional, di ASEAN sebagai contoh, juga telah banyak negara yang menyokong, sehingga hari ini sudah ada negara yang cuba melibatkan diri untuk bersama-sama dalam perjuangan GMM yang kita bawa selama ini. Dan saya juga nak jelaskan, seperti yang Tumpat beritahu, reform yang kita nak buat hari ini adalah merupakan satu agenda yang besar. Kita telah pun cuba menggariskan sekejam mohon. okey. Saya nak bertanya dengan Yang Wak Menteri. Tadi Sepang ada sebut, dia kata global moderation ni terganggu kerana proses-proses, katanya ada beberapa NGO, ada pemuda UMNO katanya terlibat dengan mengganggu proses-proses untuk mengetengahkan global moderation ini. Adakah kalau kita lihat yang dilakukan oleh beberapa pihak, contohnya perkara-perkara berkaitan dengan himpunan haram dan sebagainya ini yang dianjurkan oleh Bersih dan sebagainya, juga mengganggu proses yang sama? Saya nak minta pandangan daripada Menteri. Tuan Pengerusi, saya ucapkan terima kasihlah kepada sahabat saya yang bangkitkan isu yang sama seperti yang dibawa oleh Sepang. Ini sama-sama mempunyai pendapat masing-masing tentang bila ada demonstrasi,
Kalau ianya menyokong kerajaan, pembangkang kata, tengok kerajaan tak ambil tahu tentang demonstrasi yang dibuat. Bila belah sana, dia kata inilah dia human rights, boleh buat demonstrasi. Ini perkara biasa yang telah pun dimainkan oleh pihak pembangkang. Jadi, Berhormat, saya nak jelaskan di sini. UMNO pada pendapat saya daripada mula kita merdeka sehingga hari ini adalah memperjuangkan untuk membela nasib bangsa, agama dan negara kita. Jadi tak pernah langsung untuk lari daripada agenda yang pertama semenjak kita tubuhkan sehingga hari ini, insya-Allah sampai bila-bila, itulah perjuangan kita untuk membela nasib bangsa, agama dan negara kita. Tumpat mengatakan tentang reform yang kita nak buat. Saya nak jelaskan di sini pada Yang Berhormat Tumpat bahawa pembaruan yang telah pun kita cadangkan untuk kita bawa dalam UNSC nanti adalah pertama seperti nak menambahkan ahli anggota tidak tetap UNSC ataupun tetap dan tidak tetap. Anggota tetap itu bukan hanya 5, kita nak tambahkan. Anggota tidak tetap juga kalau boleh kita nak supaya ditambahkan juga jumlah ahli. Kedua, nak mengekang, kita nak reform dari segi penggunaan kuasa veto. Ada beberapa condition yang seharusnya ada kalau nak menggunakan kuasa veto yang selama ini dibuat oleh anggota-anggota tetap PBB atau UNSC tadi. Ketiga, melibatkan negara-negara bukan anggota UNSC dalam kerja UNSC itu sendiri. Maknanya kita ada beberapa komiti yang akan kita libatkan anggota-anggota lain untuk dilihat sebagai satu-satunya tanggungjawab itu bukan hanya setakat UNSC tetapi keseluruhan ahli-ahli PBB nanti. Keempatnya, mencadang untuk lebih telus dan bertanggungjawab di dalam satu-satu keputusan. Maknanya kalau kita dah buat keputusan, itulah keputusan yang seharusnya semua mengikutinya tanpa ada lagi kuasa-kuasa lain yang menyekang atau menyekat daripada keputusan yang telah pun kita buat. Dan juga menjalinkan kerjasama yang lebih erat dengan pertubuhan serantau dan juga organ PBB yang lain supaya ianya nampak dilihat sebagai satu anggota yang benar-benar bertanggungjawab demi untuk keselamatan keseluruhan dunia yang hari ini begitu runsing sekali kalau kita lihat dari segi keselamatan, keamanan di dunia hari ini. Itulah jawapan saya. Terima kasih banyak, pengurusi. Terima kasih Yang Berhormat.